Dia ambil bekas tapak kaki Jibril alaihissalam. Pasir. Lepas tu ambil bubuh dalam anak lembu. Lepas anak lembu tu boleh kecek. Lepas dia kata kepada rakyat umat Nabi Musa alaihissalam 900,000 tu, nah, inilah Tuhan kamu dan Tuhan Musa. Pakat sembah anak lembu. Nah, sedangkan duduk dengan Nabi Musa tu kuat dah, tengok Musa alaihissalam belah laut lagi, dia nampak kekuatan tukar Nabi Musa alaihissalam. Allah jadi ular, boleh telan ular-ular ahli sihir. Nah, Allah bagi benar, tapi tinggal dakwah. Nah, tinggal umat ibadat saja, dakwah tak ada, maka cabut. Isa alaihissalam pula mari, Nabi terakhir daripada Bani Israel sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Usaha atas Musa alaihissalam, umat dia banyak ke Yahudi. Nah, umat Nabi Musa alaihissalam. Bila mari Nabi Isa alaihissalam, banyak ke umat dia Nasrani. Nah, umat jadi Nasrani. Orang Nasrani, orang Kristian. Dua-dua ni kuat belaka ibadat. Orang Yahudi pun kuat. Nasrani masa Nabi Isa pun kuat. Tapi Nabi Isa tinggal, Allah hakik naik ke langit, duduk atas bumi ni 33 tahun dia. Nabi Isa buat dakwah daripada hari beranak. Nah, beranak pak dakwah selalu dah. Duduk atas riba muk dia. Bila kaum dia mari bawa pertama, tanya Siti Maryam, mana pok budak ni duduk mana? Siti Maryam kata, tunjuk ke Nabi Isa alaihissalam. Tanya dia, kaum dia kata, budak besar ni boleh kecek dah. Nabi Isa alaihissalam pun jawab, inni Abdullah, sesungguhnya aku ni Abdullah, hamba bagi Allah. Ataniyal kitab, dan Allah hantar kepada aku kitab, iaitu Injil. Allah bagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah telah pilih aku jadi nabi. Kecil lagi tu, buat dakwah kecil lagi. Kerana dakwah ni tuan-tuan, bukan nanti umur 25 baru nak buat dakwah. Nanti umur 60 habis kerja dah, jalan pun tak cekak dah, janggut pun putih dah, baru nak buat dakwah. Nah, Allah ajar Nabi-Nabi tu dalam Quran tu berapa banyak kena buat dakwah. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun, daripada muda sampai tua buat dakwah. Nah, Nabi lain-lain tu semua Allah SWT ambil. Hak kaya ada, miskin ada, semua buat dakwah. Nabi buat dakwah. Dan orang yang buat dakwah semua selamat. Kerana Allah bagi iman, kekuatan iman melalui dakwah. Dia dapat iman matlub, iman yang dituntuti oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Iman tu ada kekuatan, tak terkesan dengan hujan, dengan panas, dengan kemarau, dengan sejuk, dengan duit banyak, duit sikit, tak terkesan dengan getah mahal, getah murah. Mungkin masa tu tak ada lagi getah. Getah ni mari zaman kita ni ya. Masa tu tak ada lagi. Ada benda-benda padi, benda gandum, ada kebun-kebun tamar, kebun anggur, buah jabik, kebun buah delima, kebun buah topoh. Ada masa tu. Tapi Allah uji. Setiap zaman Allah uji. Uji dengan duit, uji dengan orang perempuan. Allah bui syaitan mari duduk ni, bukan zaman kita dah. Syaitan ni zaman Nabi Adam lagi. Syaitan mari dah untuk uji manusia. Nafsu ni mari sejak manusia mari. Allah bagi nafsu selalu dah. Kepada kita manusia ada akal, ada nafsu. Lepas tu Allah SWT tak ujian dunia. Bila mari kita duduk dalam dunia, ujian selalu dah. Duduk dalam dunia ni, Allah buat dunia ni sebagai ujian untuk manusia. Inna dunya hulwatun khadiratun, sesungguhnya dunia ni manik, cantik, comel, untuk uji. Allah buat tu untuk uji.
Kalau orang kuat iman, dunia ada tak apa. Ada rumah besar, kecil, ada kebun, ada harta, ada pangkat, tak apa berlaku untuk orang beriman. Kerana Nabi-Nabi dulu ada berlaku Allah bagi. Nabi Sulaiman AS tak ada seorang habuk. Sampai ni tak ada lagi. Orang boleh jadi raja, milik habis dunia. Nabi Sulaiman. Syaitan dia milik lagi, jin dia milik lagi, angin, udara dia milik lagi. Binatang-binatang semua duduk bawah jaga air dia belaka. Kaya. Tapi tak ada masalah. Kerana iman tu kuat. Bagi Nabi hok miskin, tak ada masalah. Kerana iman tu kuat. Nabi hok miskin. Bagi Nabi hok sakit. Nabi Ayub. Berapa belah tahun sakit. Tak ada masalah. Allah uji sekalipun. Kerana iman mereka kuat. Nabi-Nabi. Kerana iman mereka iman dakwah. Allah bagi kerja dakwah. Lepas tu Nabi Isa AS bila akid naik, tinggal atas muka bumi, orang-orang buat ibadat. Baitillah ada dah. Kerana Baitillah ni dibina oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail. Buat Baitillah. Baitillah tu ada dah. Tapi bila Nabi tak ada, orang tinggal tempat ibadat tu, orang tinggal. Kerana iman mereka iman ibadat, bukan iman dakwah. Iman ibadat ni setuh moga sikit tinggal lalu dah. Bukan setuh banyak dah, setuh kawit ni pun tinggal dah tu. Iman ibadat. Kawit mari pak tinggal, pas ke masjid pun tinggal. Semaya Jumaat pun tinggal. Ni iman hak ibadat. Tak ada guru dengan iman dakwah. Dia masuk selalu dah, takut. Kerana iman hak ibadat ni dia tidak bertambah iman dia. Iman bertambah dengan dakwah. Dengan ibadat boleh pertahan iman kita. Dengan ibadat boleh jaga suasana iman. Dengan ada ibadat, suasana ibadat, dengan semaya, puasa, haji, zakat, zikir, Quran, taklim, boleh jaga. Jaga sekadar jaga, tak sewa jatuh. Tapi iman dakwah ni dia naik. Iman dakwah, al-imanu yazid. Iman bila ada dakwah berserta dengan dakwah, iman dia yazid, dia bertambah, dia bertambah. Dia tak jatuh. Kalau berhenti dakwah bila? Berhenti dakwah wayang kus. Iman tu jatuh selalu dah. Berhenti dakwah iman jatuh. Penuh iman ibadat saja. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, Yahudi, Nasrani. Iman mereka tu iman ibadat. Tinggal Nabi Isa tinggal Baitillah. Allah akak naik tu buat apa? Kerana Yahudi. Orang Yahudi nak bunuh Nabi Isa AS. Dalam Quran Allah sebut bukan Nabi Isa saja. Yahudi ni bunuh ribu-ribu Nabi tu. Orang Yahudi. Fitnah Yahudi tu mari nu lagi nu. Mari. Lepas pada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, keturunan tu mari. Bani Israel. Allah tinggikan mereka. Walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin. Semua bani-bani Israel ni Allah tinggi belaka. Ada jadi nabi, ada jadi rasul. Mulia Allah bagi kepada mereka. Tapi dia ada dendam dalam hati dia, Yahudi. Dia kena puak dia. Orang lain tak boleh. Pas puak dia pun orang lain nak masuk tak boleh. Kita nak masuk Yahudi tak boleh. Cuma tunggu dia boleh. Kalau nak masuk pergi sepuluh Kristian pakai palai dia tu ikat tekuk kita. Kristian boleh masuk. Masuk Nasrani. Pakai cara dia ajak masuk selalu dia. Kena pergi gereja dia. Yahudi tak. Yahudi dia tak ajak kita masuk. Dia ambil orang dia je, keturunan dia je. Lain pada keturunan dia tak boleh jadi Yahudi. Cuma dia kena untuk ikut dia, untuk turut cara hak dia buat. Maka tuan-tuan mulia, Nabi Isa AS lepas pada dia naik, Allah akak naik 571 tahun. Ada ibadat? Ada. Orang Yahudi kuat ibadat, puasa dia ada, semaya dia ada. Masa tu haji pun dia buat, Nasrani pun buat. Lalu ni Baitul Muqaddis, orang Nasrani.
Dia jaga ibadat dia tengah hari lagi, malam lagi dia jaga. Nah. Tapi bila dakwah tak ada, orang buat dakwah tak ada. Nah. Maka atas muka bumi ni habis tukar lalu dah. Sedangkan ibadat tu tak ada tempat yang paling tinggi, Baitullah. Nah. Di situ ada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Di Madinah tak ada lagi. Di Madinah nama Yasrib je. Masa tu Nabi tak ada lagi. Tapi Yahudi ada duduk dah. Di Madinah tu pun semua Yahudi duduk. Di negara Arab semua dalam kawasan tu. Nah, dalam Syam semua orang Yahudi duduk. Tapi bila Nabi tak ada, maka tinggal dengan cara sikit-sikit. Nabi Isa naik sampai kepada 571 tahun, habis licin. Tak ada ibadat. Karena ibadat ni dia boleh buat dengan kekuatan iman ya. Nah, dengan ada kekuatan iman boleh jaga ibadat. Tapi bahawa iman tak ada, dakwah tak ada, iman pun tak ada. Imam Bukhari kata wa yang kus, iman tu jatuh. Walaupun kita ni ada dakwah, bila masa dakwah masya-Allah iman naik. Taruh janggut sempurna, serba payah, baju tup, kayu sugi, mata tunduk bawah, tak tengok orang bujel, tak tengok orang tina, keluar mastura, mari masjid, jaga 5 amalan, jaga semaya Jumaat, jaga takbiratul ula, jaga sah pertama. Tika dakwah. Lepas balik rumah pun fikir atas bini. Nah, kena buat taklim rumah, bini kena mastura, kena tudung, kena jaga amalan, gerak bini bangun tahajud, bawa bini pergi mastura. Nah, bawa pergi 3 hari, bawa pergi tempat taklim wanita, bawa pergi dengar bayar, targhib. Malam-malam tak tidur lagi, targhib bini. Tika iman tu kuat. Nah, pasal apa dakwah kuat? Masa tu dakwah kuat. Nah, iman pun jadi kuat. Lepas tak boleh tengok benda haram, tak boleh tengok. Nah, istighfar selalu dah. Bukan nanti tengok orang bujel muda dah, tengok orang tua pun istighfar lagi. Tunduk lagi mata, Allahumma inni a'udzuka min fitnatin nisa wa azabil qabri. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Tunduk bawah, tengok orang bujel tua ya. Jika iman kuat tu istighfar. Bahawa iman lemah, hak muda pun tak ada istighfar dah. Tak ada ingat, dia cabut. Doa-doa gapo pun dia cabut. Bila iman lemah. Lepas tu bah jadi lemah tu habis tukar lalu. Kita ni ada dakwah dah. Nah, iman kita duk naik dengan dakwah, tapi berhenti dakwah. Sekat Covid mari bulan 3 sampai bulan 8. Covid ada lagi lah ni. Nah, berapa banyak dah orang dakwah cukur janggut tu. Cukur janggut. Sunnah Nabi buat dah. Kau panduk dah. Semaya pun tinggal dah. Semaya Jumaat dah. Tak mari dah masjid. Nah, lepas tu minta doa pula dengan kajian Prayut. 19 juta lah ni duk minta doa, minta with Prayut. Nah, hubung dah minta dengan Covid duk lagi, jangan pergi. Jangan gaduh pergi. Pasal apa? 5,000 sebulan. Email duit. Email dengan duit. 5,000 sebulan. 19 juta. Pakak duk minta. Kalau Covid hubung lagi, boleh pula. 5,000 sebulan pula. Kajian apa ayat nak hubung pula 3 bulan lagi. Semua suka belaka. Wak surat bank taruh belah-belah dah. Bahawa tak ada ambil duit pun minta juga. Covid duk lagi. Buat apa? Kerana tak kena semaya Jumaat. Tak kena mari masjid. Kalau jemaah pun tak kena mari, tak apa. Ada orang tu tanggungjawab dah. Tak mari jemaah pun tak apa. Tu iman. Bila dakwah tak ada tu dia jadi lemah. Nah, lama-lama tinggal amalan. Contoh ni Allah suruh kita tengok. Apa umat Nabi Musa dengan umat Nabi Isa hak kuat boleh tinggal amalan agama. Sedangkan Baitullah ada. Nah, cuma Nabi je tak ada. Nabi Musa mati. Nabi Isa dia angkat naik. Nabi je tak ada. Bila Nabi tak ada, dakwah tak ada. Ibadat ada lagi. Nah, kitab-kitab pun dia baca lagi. Tapi bila iman lemah, Yahudi dia tukar lalu. Mula-mula dia tukar ayat. Nah, dalam kitab Taurat dia tukar habis, dia pindah habis. Hak kitab Taurat, hak Nabi Musa, Yahudi. Masa Nabi Isa kitab Injil,
Dia tukar. Quran ni mujur ya tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala jaga mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana ada orang hafal Quran, ingat Quran. Yahudi dia tak boleh buat. Walaupun Quran dia tak tukar, tapi dia tukar cara lain. So kita ni ikut dia juga. Cuma Quran dia ada pada kita. Amalan tu tak ada ikut amalan Quran. Ada Quran saja. Nah, baca Quran umat ni baca Quran sedap. Tajwid betul, makhraj betul, mat betul, hukum dalam Al-Quran betul, lafaz baca betul, makni makna kena ingat makna. Lepas tu baca Quran, tak ada pada kita ni dua perkara, iaitu amal Quran tak ada. Kilik saja je Quran. Amal dalam tu tak ada sahabat. Dan yang keempat, yakin pada Quran tak ada, baca saja je. Nah, belagu pun belagu. Alif belakang belagu tu kata apa? Sadaqallahul azim. Suara sedap pula tu. Benarlah perkataan engkau ya Allah, benar benar benar. Tapi hak Quran suruh sekarang habuk pun tak buat tu. Tak ada. Anu umat tu. Nah, Yahudi dengan Nasrani. Dia tukar. Lama-lama habis. Berala. Gati. Berala pula dalam Baitillah. 360 ekor berala. Lepas tu buat mari. Bila tinggal amalan besar dakwah. Tak ada. Hak jahat dia mari selalu dah. Dia dakwah dia nebah tu. Nebah hutan, buka belukar. Nah, boleh jadi terang. Ulai terang baru boleh nanik. Nah, nebah gala. Buat benda. Baru boleh tugar padi, baru boleh tanam pokok kayu. Dakwah seperti itu juga. Dakwah mari nebah. Baru terang habis, baru boleh buat ibadat. Baru tinggal dakwah, supaya orang tinggal nebah. Tinggal tak nebah, tak nyaku. Nah, tak buat kebun dia. Lama-lama hutan naik. Allah lalai ya dulu. Bukan lain hak besar-besar dak. Lalai ya naik. Naik lalai. Lepas tu naik pokok-pokok kayu, duri-duri. Lepas tu naik belukar. Atau pokok kayu besar pula. Lama-lama masuk habis. Dah tinggal benda, tinggal kebun. Ular pun masuk, jeking pun masuk, kala pun masuk, rimau pun masuk. Nah, binatang-binatang semua hak bisa-bisa duduk dalam tu belakang. Siapa tuai pun nak masuk talih dah. Dakwah seperti tu. Dakwah ni Allah hantar mari untuk tebah jahiliah tu bi. Amalan Yahudi tu bi, Nasara tu bi, Majusi tu bi. Tebah amalan orang kafir waktu bi. Baru tebah habis siap baru boleh mari sunnah. Sunnah dia mari duduk. Sunnah itulah tanda ibadat. Cara Nabi sallallahu alaihi wasallam makan, minum, pakaian, amalan-amalan dia hidup. Tapi baru tinggal dakwah, dia klik pasal ni. Klik jadi hutan semula. Dia mudah ya, tak kena tanah tuan-tuan. Pung apa? Pung lalai, pung duri, pung rupuk. Kita tidak kandak, kita kena tanah. Tak ada kena cari benih di kasih tuan-tuan. Dia naik sendiri je. Hak tanah payah ni kena cari benih di kasih. Nak tanah jagung. Nak tanah deria. Tu kena cari benih. Hak ni tak kena cari benih, dia naik sendiri je. Berhenti dakwah seperti tu. Baru berhenti dakwah dia mari sendiri. Arak pun mari, zina mari, judi mari, curi mari, bunuh orang pun mari, tipu orang, jahat orang, pelawak, pembohong, pengkhianat. Macam-macam. Bah Allah buat mana? Buat Mekah. Allah tidak buat jala tu. Tak ada buat dalam praktik Thai. Tak ada buat di Australia, Pak Bumi molek. Tak ada buat di Amerika, tepi laut molek. Dah Allah buat Mekah. Kerana Mekah ni pusat. Mekah ni pusat dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kalau Baitul Ma'mur atas langit yang ketujuh. Tohuk batu setokok turun mari. Dia duduk di atas nu pusat langit. Tohuk mari akan jatuh atas Baitullah. Kerana Baitullah duduk tu pusat bumi. Pusat dunia. Duduk situ. Pas Allah buat situ. Nak suruh manusia seluruh dunia ni tengok.
Dia berhenti dakwah, gapo jadi. Nah, mula-mula sekali iman Allah cabut tu. Apabila iman cabut, dia mari gapo gati munafik, iman lemah. Dari iman lemah jadi munafik. Tuai Islam lagi tapi jadi munafik. Apa jadi munafik? Malah. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bila suruh semaya pun malah. Diri semaya dengan malah. Tambah tak kena mari masjid pula, kau molek baru dengan orang munafik tu. Nah, tak kena duduk sahwa, tak kena jaga takbiratul ula, tak kena jaga zikir, tak kena jaga baca Quran, tak kena jaga taklim. Nah, pagi petang tak kena jaga, lebih lagi tak kena jaga isyraq, duha, awabin, witir. Lebih lagi tak kena jaga tahajud. Pakai tidur malam terus sampai subuh tu. Kalau boleh subuh pun tak bangun, tak apa lagi. Tu dia mari, sifat munafik dia mari. Munafik ni mana malah. Kusala. Jadi muzahab malah. Muzahab malah ni, atas dunia dia duduk pun dia cari tempat malah. Masjid mana orang baca Quran Jumaat tak lagi. Semaya tarawih tak lagi situ. Nak cari, kena muzahab malah. Dia cari mana? Tempat Al-Ha. Alam Tarakai. Pak semaya bangak. Pada satu titik lah ni turun. Semaya tarawih 17 minit, 20 rakaat. Sekali dengan witir, 17 minit. Pergi nanti diri, nah, tak tahu baca gapo. Fatihah lagu mana dia baca tak tahu. Diri rokok, sujud. Diri rokok, sujud. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 17 minit, alhamdulillah. Akik tangan doa, sudah habis. Tu muzahab malah. Nah, kalau lebih pada tu pula, malah ni dia mari. Nah, munafik ni dia mari, tak pandai lagi. Lama-lama dia jadi kafir pula. Kafir. Buat apa jadi kafir? Tinggal iman. Tak cara dah iman ni. Ada tak ada cara. Semaya pun tak apa, tak semaya pun tak apa, mari masjid tak apa, tak mari pun tak apa. Tu lama-lama jadi kafir. Ni Allah buat contoh tuan-tuan. Buat contoh di Mekah. Tubik habis 571 tahun. Habis. Orang-orang habis, laki-laki, perempuan, budak, orang dalam tu, orang alim pun ada. Habis. Suasana rusak ni habis. Tak ada. Untuk nak baki ni, tengok Allah Ta'ala tak apa. Kena tengok asas nak hidup agama ni, Allah tak apa. Atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari. Atas Nabi pula ummi, tak pandai baca. Nabi kita tak pandai baca. 3 kali Jibril alaihissalam ajar Iqra. Nabi nak baca tak boleh. Pamari dengan kerja gapo Allah bagi kerja pada Nabi untuk bakti masyarakat nak jadi molek semula. Bakti Baitillah nak berala tu bi. Nak arak tu bi, zina tu bi, minum zin jahat. Daun ketung tak ada lagi masa tu. Obat-obat kuda pun tak ada lagi. Tapi Allah hantar dakwah atas Nabi kita dengan dakwah. Pas tak ada payah. Mari dakwah ni semua boleh buat belaka. Laki-laki, perempuan, kaya, miskin, raja, rakyat, orang bandar, orang kampung, orang alim, orang awam. Boleh buat belaka. Masa tu muzahab pun tak ada lagi. Muzahab tak ada lagi. Hanafi tak mari lagi. Hambali, Maliki, Syafi'i, orang kita duk pergi ni tak mari lagi. Wahabi pun tak ada lagi tu. Allah hantar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua boleh buat dakwah belaka. Akik, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, buat dakwah belaka. Pabui Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim." Allah bangkit Nabi daripada kalangan mereka sendiri. Bukan ambil lain, ambil Nabi dalam tu juga. Dalam bangsa Arab, Allah pilih Nabi. Yatlu alaihim ayatihi. Mari Ibn Abbas tafsir, mari buat dakwah dulu. Mari kerja mula-mula. Nak baki umat. Nak baki iman, keyakinan, nak baki amal. Mari dengan dakwah dulu. Yatlu alaihim ayatihi. Apa ulama kata Allah hubung dakwah ni
Iman ni hubung dengan dakwah. Semua buat dakwah dulu pasal nak bina iman. Nak boleh iman hak sungguh. Bukan iman di mulut, bukan iman di mata, di telinga, di kecek pel, di surat khabar, dibaca ditulis Tidak. Iman hak boleh melalui dakwah, hak boleh masuk duduk dalam hati dia. Iman matlub. Guna masa tak panjang. Sebab tu kena buat belaka. Nak dapat iman ni tak boleh buat seorang. Tak boleh dakwah ni orang alim dia buat dakwah. Kalau orang alim saja buat dakwah, iman boleh ke orang alim saja. Kalau orang kaya buat dakwah, iman boleh ke orang kaya saja. Orang miskin saja buat dakwah, iman boleh ke orang miskin saja. Iman buat dakwah orang tak ada kerja. Orang ada kerja, tak boleh iman. Sebab tu Allah umum. Kerja dakwah ni umum. Bui Nabi buat, lepas tu ambil umat ni sekali. Mari buat sekali. Sudah. Buat dakwah dah. Pertama sekali buat apa? Buat dakwah. Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi kata, Qul, kata olehmu ya Muhammad, hazihi sabili. Hazihi, ini, hazihi ni ulama kata ai dakwah. Dakwah ni, dakwah. Kalau kita duk buat dakwah ni. Jangan kata dakwah mari Pakistan, mari India, mari Bangladesh. Dakwah mari daripada puak tu, puak ni. Dak. Hazihi sabili. Dakwah ni sabili, jalan aku. Mana jalan hak Nabi kata jalan dia? Kena tengok sini. Ad'u ila Allah. Ajak manusia kepada Allah. Ni baru jadi jalan Nabi. Tak boleh ajak manusia pada diri kita, kedudukan kita, pangkat kita, puak kita, ni puak kita, ni puak orang tu. Tak boleh. Ad'u ila Allah. Dakwah ni ajak orang kenal Allah. Pasal nak bina iman. Selagi manusia tak kenal Allah, dia tak dapat iman. Iman dia tak akan dapat. Kena bui manusia semua ni kenal Allah dulu. Ad'u ila Allah. Ajak manusia kepada Allah. Ala basiratin. Lepas tu yang kedua ayat ni pula Mufti Zainal Abidin kata ala basiratin. Di atas hujah yang nyata, iaitu di atas keyakinan. Semua orang buat dakwah kena buat dengan yakin. Jangan buat dengan paksa, jangan buat dengan tiru orang, jangan buat dengan suasana. Jangan buat dengan puak ni, jangan. Buat dengan penuh yakin. Kerana untuk hidup iman ni ni ya jalan. Allah tak tukar. Jalan ni ya, jalan dakwah ni ya. Daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan ni ya, jalan bina iman. Ala basiratin. Aku sendiri Nabi kata. Aku Nabi kata aku ni, tua-tua pun tahu dah. Nabi kita mulia setara mana? Kemuliaan Nabi kita setara kasut hak Nabi pakai ketika Nabi Isra' Mi'raj. Naik pergi terima sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam kitab tulis ulama-ulama tulis Nabi kita duduk depan Allah sedepa ya tu. Hebat tak hebat Nabi kita? Boleh duduk depan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kecek dengan Allah terus. Ada Nabi Musa AS kalimullah, boleh kecek dengan Allah tapi tengok tak boleh. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kecek pun boleh, tengok pun boleh, duduk depan Allah. Pas Nabi nak masuk tu, Nabi nak pecah kasut dia. Kerana masuk. Allah ni besar tuan-tuan, mulia. Pas Nabi kita dia baca Quran. Kisah Nabi Musa AS munajat dengan Allah di Bukit Tursina. Bukan di atas langit. Naik di arash ilahi dah. Di Bukit Tursina. Dalam Palestin. Pergi Bukit Tursina. Bawa nak masuk munajat dengan Allah. Tu pun Allah perman bagi Nabi Musa AS. Ada dalam Quran. Ya Musa fakhla'na laid. Musa keluarlah. Tanggalkan kasut. Kedua kasut kamu. Waktu bi. Kenapa? Bukit Tursina tu bukit yang suci. Tempat nak munajat dengan Allah. Kalau kita ni tempat semaya. Tempat semaya kena bersih. Tak boleh ada najis-najis. Tempat semaya kerana kita nak munajat dengan Allah. Bagi umat ni munajat dengan Allah melalui semaya. Nabi pun ingat. Musa AS atas bukit Tursina kena cabut kasut. Nabi pun nak cabut. Lalu Allah SWT kata, ya Muhammad, tak usah cabut kasut kamu. Masuk hidup sekali dengan kasut-kasut. 12 kasut kamu lebih mahal pada arash aku lagi tu kata.
Tu Nabi hak setara tu. Nabi ambil, Allah ambil tok sekali dengan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ambil tok sekali. Di syurga-syurga, pintu syurga ada nama Nabi belaka. Nabi Adam AS ada riwayat yang Allah ampun dosa tu pun kerana berkat tengok tulisan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, Allah ampun. Dan ada lagi riwayat kata Allah tidak jadi langit dan bumi dan semua makhluk ni Allah tak jadi kalau bukan kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi hak mulia setara tu, tinggi. Allah tak boleh duduk senil lagi. Bukan nanti makan Coca-Cola, makan stumjam, makan air panggil, air bakar, burung bakar. Duk selo, duk dia, tak kena buat dakwah, tak kena susah. Nah, nanti ngajar saja pun tak apa, nasihat saja pun tak apa. Dok. Nabi hak setara tu Allah Subhanahu Wa Taala beri susah lebih pada orang lain lagi tu. Untuk dakwah. Siapa tak ada makan. Nah, 3 bulan tak berasak, dapur-dapur bini tu tak berasak. Nah, kih gapo kih dakwah. Karena dakwah ni maha penting. Karena nak bina iman. Nak beri semua orang ni rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Beri Allah terima amal ibadat hak dia. Nah, pentingnya dakwah Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu suruh Nabi kata di belakang. Lepas pada ana wa manittaba'ani wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan kami tidaklah daripada golongan yang syirik. Mana kalau orang nak sembah Allah ni kena buat saja. Syirik tu kena buat. Selagi ada syirik tak boleh sembah Allah. Allah tak terima tu. Nah, Allah tak terima hak ada syirik. Kena buat tu bi. Pas buat syirik ni, Mufti Zainal Abidin kata, Allah beri kerja dakwah ni, kerja pertama untuk buat syirik tu bi. Ni kerja dakwah, kerja pertama. Bila dalam kerja dakwah, mula-mula sekali Allah buat tu bi syirik. Syirik ni Allah buat tu bi. Ini besar. Dosa lain semua Allah maaf belaka. Ampun, boleh. Zina, mabuk, judi, curi, bunuh orang, minum arak, ganja, daun ketung, obat gila, semua boleh maaf belaka. Tapi dosa syirik tuan-tuan, mati dengan syirik, Allah tak ampun dosa dia. Kena duduk dalam neraka selama-lama tu. Apa dosa hak paling besar Allah buat dengan dakwah ya. Mula-mula sekali dengan dakwah lah Allah cabut buat. Apa Allah suruh tengok. Nah, boleh buat setara mana sahabat buat 23 tahun je. Subhanallah. Sahabat semua buat dakwah belaka, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, budak, orang tua, orang alim, orang awam, semua buat dakwah belaka. Bah Allah Subhanahu Wa Taala buat tengok 571 tahun. Hak duduk dalam Baitillah. Kuasa tak ada atas dunia. Nak boleh baki orang Mekah, Madinah, orang Hijaz. Rom, Parsi pada masa tu pun tak boleh buat. Tapi Allah boleh baki dengan dakwah tu. 23 tahun. Wa yuzakkihim. Lepas pada buat dakwah, tazkiyah, jaga amalan-amalan. Lepas pada jaga amalan, wa yu'allimuhumul kitab. Baru mari. Nah, kena belajar, kena kitab, kena fadail, kena masail. Nak untuk molek iman kita, ibadat kita, kena ada ilmu. Tiga-tiga ni ulama kata kena duduk sekali. Tak boleh pecah. Kena duduk sekali. Iman kena ada. Setiap orang kena tupai iman belaka. Orang alim pun kena tupai iman. Orang buat ibadat pun kena tupai iman. Orang ngaji, orang tak ngaji. Nah, orang jahil, orang awam, laki-laki, perempuan kena tupai iman. Nah, kena tupai iman belaka. Ilmu kena tupai iman. Yahudi duk jadi Yahudi buat apa? Kerana dia tak tupai iman. Fikir sendiri. Ahli kitab, berapa banyak Allah duk firman tu. Nah, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab dalam Quran. Ilmu ada banyak, tapi iman tak ada. Nah, ilmu tak ada tupai iman. Ilmu perlu pada iman. Baru iman tu bawa ilmu kita. Baru ilmu tu betul. Halal kata halal, haram kata haram, bid'ah kata bid'ah, dalalah kata dalalah. Karena ilmu ni dia boleh petua. Ya, dia boleh jadi mufti. Tapi bila iman lemah, tak boleh. Habis lalu dah.
hak halal kata haram, hak haram kata halal. Yahudi, tengok Yahudi je. Nah, benda hak Allah kata halal dia kata haram, hak Allah kata haram dia kata halal. Orang Yahudi, ahli kitab, kerana putus iman. Dengan iman ni tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala bagi amalan pun bergantung dengan iman. Amal-amal tazkiyah bergantung dengan iman. Kalau mana amalan tak bergantung dengan iman, dia buat sebentar. Dia buat sebentar, buat kerana orang tengok, buat kerana malu, buat kerana suasana bi'ah, buat kerana amir, buat kerana tok tua, buat kerana natu, buat kerana bini. Dia buat sebentar. Amalan tu bergantung pada iman. Nah, amal tu bergantung pada ilmu. Amalan tu nak berusaha dia, nak terima dia bergantung dengan ilmu. Nah, bukan buat amal saja dak. Dia kena ada ilmu di alik belakang. Kena buat dengan ilmu. Nah, baru Allah terima. Iman nak boleh mana? Iman kena gantung dengan dakwah. Allah tak ada buat tuan-tuan. Banyak iman orang duk ayat. Belajar iman boleh belajar belaka. Ya, memang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat satu je nak dapat iman, kekuatan iman ni. Buat satu, iman melalui dakwah. Iman melalui surat khabar boleh, baca surat khabar. Nak iman kita naik, tengok tali besin boleh. Orang duk mengajar dalam tali besin. Nah, seluruh dunia hari ni orang duk mengajar. Iman tengok torasap. Nah, telefon tangan boleh. Iman tengok surat khabar boleh, tengok kitab boleh. Nah, semua tu nama iman belaka. Tapi iman hak boleh jaga kita. Iman hak boleh buat syirik tu bi. Nah, so ni jalan satu ni. Allah buat syirik tu bi. Tengok mana nu tengok 1400 tahun lebih. 571 tahun. Bid'ah, dalalah, syirik, kufur. Bila buat dakwah 23 tahun je. Boleh cabut habis. Berala-berala cabut habis. Orang minum tak ada habis. Nah, zina pun habis. Curi, berjudi. Nah, buat jahat, semua habis. Lepas tu Allah ganti 5 perkara. Boleh tengok. Sebagai tanda kata buat dakwah dapat kekuatan iman. 5 perkara Allah bagi tengok. Nombor 1, Allah hapus jahiliah. Tengok, hapus jahiliah dengan gapo tuan-tuan? Dengan dakwah. Jahiliah dia akan habis. Mokyung akan habis. Judi akan habis. Curi akan habis. Dikir barak akan habis. Teri akan habis. Tempat zina, kelak malai, gapo habis. Bila ada dakwah. Nah, Allah bagi dengan dakwah ni. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan. Jahiliah dalam Mekah 571 tahun. Tak boleh buat. Tak boleh buat. Tapi dengan dakwah Nabi buat 23 tahun. Jahiliah habis. Allah hapus. Allah ganti gapo? Dengan sunnah, dengan perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Allah izzah. Allah hapus zillah. Kehinaan ni dia akan habis. Bila orang beriman, mari orang beriman tak hina tuan-tuan. Kita jadi hina ni kerana kita tak beriman. Wala tahinu, mung tidak dihina. Mung tak usah takut. Mung duk sorang ke, duk ramai ke, mung tidak dihina. Wala tahzanu, dan kamu tidak duka cita. Tak usah duk mari serabutlah. Mari kerajaan ni mari. Beras mahal, kerajaan tu mari jadi lagu ni. Nah, dolar ni jadi lagu ni. Nah, minyak jadi lagu ni. Nah, buk segerak getah naik turun. Tukar kerajaan tu jadi lagu ni, mari kerajaan ni mari. Dak. Mung jangan takut orang beriman. Wa antumul a'laun. Kamu tetap tinggi. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman sungguh, mung tetap tinggi. Orang beriman tak kena kesal dengan benda hak nak buat tahid tuan-tuan. Nah, segerak mahal murah tu nak buat tahid ya. Dolar mahal, dolar murah, riyal mahal, riyal murah. Duit naik, mah turun. Tu benda nak buat tahid ya, benda tak ada harga. Orang beriman bukan tarah dia nak fikir benda tu tuan-tuan. Orang beriman kena fikir hak mahal ni. Fikir gapo orang beriman? Fikir jadi dai ilallah. Usaha tahurah supaya buat syirik tu bi. Usaha tahurah buat bid'ah tu bi. Buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usaha atas masjid, hidup amalan masjid. Usaha atas kitab, usaha atas pondok, usaha atas madrasah, usaha atas budak-budak. Nah, usaha atas masjid-masjid makmur. Tu orang beriman. Fikir orang beriman.
fikir agama, fikir sunnah Nabi, fikir akhirat. Tu fikir orang beriman. Mung tak hina. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Hak Allah kata di atas kami untuk bagi pertolongan kepada orang mukmin. Dia duduk mana pun tak apa. Duduk di celah orang kafir seorang pun tak apa. Pak Yahudi pun tak apa. Insya-Allah Allah bantu dia, Allah tolong dia. Nah, orang beriman tak kena takut tuan-tuan. Ini Allah pilih. Zillah. Hina, sahabat dulu hina bukan? Jatuh duduk bawah orang. Nak gerak pun tak boleh. Bila tu orang nak ambil jadi hamba. Hina. Duit kena lekat dengan Yahudi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hapus habis. Allah ganti dengan izzah. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Izzah, ketinggian bagi Allah, bagi Rasul, walil mu'minin, dan bagi orang beriman. Orang beriman tu Allah izzah dia, tak usah takut. Orang beriman, duit ada, duit tak ada, bukan masalah. Orang beriman, dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga tuan-tuan, Allah bagi kekayaan. Kekayaan dia mari kerana agama tuan-tuan. Bukan kekayaan mari kerana kebun luar. Nah, kerana sitakit molek, orang pandai kerja, orang pandai motong, orang pandai buat kebun, orang pandai pera binatang ternak ke, orang pandai pergi ke laut. Jadi kaya habis dah. Allah hubung kaya ni dengan agama tu. Belum ada agama semua sahabat sesak belaka. Tapi bila mari agama, amal agama, buat kerja agama, sebab agama, susah kerana agama, subhanallah. Allah bagi semua sahabat kaya belaka. Nah, 3 orang dalam hayatus sahabat tulis. Nah, pergi Mekah. Hasan, Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Abdullah bin Ja'far. Ja'far tu sepupu Nabi. Dia anak Abu Talib. Abdullah tu makna anak sepupu Nabi. Sepupu dua orang ni jadi dengan Hasan Husain. Abdullah bin Ja'far. Pergi Mekah buat haji. Bagai-bagai tak atas belakang hutan. Alah kelik mari. Hilang hutan. Dia duduk tidur dalam hutan. Nah, hutan tu hilang. Sekali nak bagai-bagai makan. Jalan kaki 3 orang tu nak kelik Madinah. Siapa dalam hutan tengok ada katop, ada rumah kecil sebuah. Pergi di rumah tu, jumpa orang tina tua, perempuan tua, seorang. Duk, ada kambing seka. Lepas dia ayak kata kita ni Bani Hashim. Dia ayak banyak tu. Buat kita ni 3 orang Bani Hashim. Bagai mari hilang, hutan hilang, tak ada makan ni. Makcik ada gapo makan ni? Oh tak ada, makcik duk gini je. Dengan tu lelaki. 2 orang duduk dalam hutan, ada kambing seka. Perah susu makan. Perah pun tak cukup, kambing kurus. Ya, panak wilayah lapar lagu mana makcik? Sembelih kambing makcik. Sembelih kambing. Makcik tu pun fikir mari, oh dia Bani Hashim, keturunan Nabi lagi. Nah, tak ada ayat cucu Rasulullah. Nah, sembelih kambing. Buat gula ke apa, makan. 3 orang makan, alhamdulillah, bersyukur, perut pun kenyang. Lepas tu nak pergi, tu laki dia tak kelik lagi. 3 orang ni pesan ke makcik tu. Makcik, kalau makcik ada hajat ke apa, kalau pergi Madinah, pergi carilah puak hamba ni 3 orang ni. Nah, pergi cari di Madinah. Makcik tak ada apa satu. Tak ada kesal dengan orang oyak. Suruh pergi cari pun tak ada kesal kerana dia boleh makan kerana Allah. Nah, dia buat itu dengan ikhlas dah. Tak ada boleh makan tu kerana nak ambil di belakang. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Orang boleh makan pada anak yatim, orang miskin ni tak ada. Nah, nak suruh balas kata jazakallah pun tak kata pun tak apa. Tak akid tangan doa pun tak apa. Kita ni orang makan sudah, doa sikit. Kalau orang tak doa masa muka. Nah, kerana kita nak balas kita buat baik tu, baik itulah balasannya baik kepada kita. Makcik ni tak ada kesal ke apa. 3 orang sudah makan pergi. Tok laki dia kelik mari, makcik ni poyak lah. Kambing kita tak ada dah habis. Nah, gimana? Sembelih. Buaya Bani Hashim. Nah, keturunan Rasulullah makan. Dia lalu kok ni tak ada makan ni. Mung tahu mana? Mung kenal mana? Temu tok laki kopi tu. Habis tok laki kopi, bakhil. Soal. Tak apalah duduk. Tahun tu kemarah.
cari makan tak leh. Dia duk cari makan cari kayu api ya. Lepas tu kemarah banyak, kena pindah. Gi sampai Madinah. Sekelami tu sampai Madinah. Bawa sampai di Madinah duk cari kayu api, cari tai uta buat. Supaya orang India duk buat. Nah, buat tepuk buat poleping tu, jemur buat kayu api. Duk jual tu. Bila-bila duk jual tu duduk tu temung dengan Hasan. Hasan ataupun Husin jumpa. Mak cik kenal tak hamba ni? Tengok tak ada kenal. Nah, tak ada kenal sekali. Orang ikhlas ni tuan-tuan. Dia pergi Madinah pun bukan kerana nak pergi cari demo ni dak. Dia pergi buat kerja biasa. Mari mak cik pergi rumah hamba. Pergi rumah dia. Nah, sampai rumah dia suruh khodar dia pilih kambing. Nah, kambing 1000 ekor kambing. Kaya tak kaya tuan-tuan? Kita nak sembelih jemaah makan seekor pun perih dah. Nah, pas tengok hati duk mana, paha duk mana. Nak bui kat orang pun bui hak toleh-toleh rusuk coking dah. Nah, hak ni 1000 ekor pilih-pilih ambil. Makcik ambil duit 1000 dinar, bui. Makcik pergi pula dah rumah Hasan ke Husin. Ni hamba bui banyak ni pergi rumah adik hamba pula. Makcik tu pun pergi situ. Nah, Hasan Husin tengok, Husin bui berapa? 1000. Ambil pilih-pilih 1000 ekor pula, bui makcik tu. Ambil duit 1000 dinar bui. Jadi 2000 ekor, dua beradik. Pas makcik pergi dah rumah Abdullah bin Ja'far. Kena pergi rumah Abdullah bin Ja'far. Makcik tu pergi pula rumah Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far tanya, dua orang tu beli banyak mana makcik? 1000 seorang. Kambing 1000 ekor seorang. Pas duit 1000 dinar seorang. Abdullah bin Ja'far suruh budak dia pergi pilih-pilih 2000 ekor tu. 2000 ekor. Bui ambil duit 2000 dinar bui. Kalau makcik mari rumah hamba dulu, hamba bui lebih pada tu lagi. Dia pun badi juga, sahabat-sahabat. Masya Allah. Sembelih kambing kurus ekor boleh buat klik 4000 ekor kambing tu. Duit 4000 dinar. Kaya ke tak? Allah beri kaya dengan agama tuan-tuan. Kerana dalam agama ni semua pitu kekayaan berlaku. Semaya 5 waktu, pitu kaya. Semaya Isra', Duha, Awabin, Witir, Tahajud, pitu kaya. Semaya baca Quran, baca Yasin, baca Waqi'ah. Nah, ni pitu kekayaan berlaku ni. Zikir pagi petang kaya. Lebih lagi beri sedekah kau tambah kaya lagi. Bayar zakat kau tambah lagi kaya. Nah, taqwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang ada takwa kepada Allah, pintu kaya Allah buka. Lebih lagi pintu kaya untuk umat ni tuan-tuan. Mana pintu kaya? Pintu dakwah tuan-tuan. Kalau umat ni buat dakwah, Allah buka pintu kaya bagi umat ni. Boleh makan kambing di Australia. Boleh makan roti di Pakistan. Boleh makan nasi minyak di Mekah, di negara Arab. Allah tabur rezeki untuk umat ni buat dakwah seluruh dunia. Kalau tak buat dakwah, umat ni duk makan nasi kabu dengan budu je tuan-tuan. Nah, pagi-pagi kedai kopi, budu, nasi kabu, teos, cawe, banyak tu je umat ni. Tapi dengan kerana buat dakwah tuan-tuan, Allah atur rezeki kita. Murahkan rezeki kita dengan dakwah. Ni Allah contoh. So kita tengok. Dan yang keempat tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala hapus asabiah perkauman. Kita lah ni mari duk buat kaum pula. Pasal apa? Amalan jahiliah nak klik semula. Buat dakwah tidak nak habis jahiliah dak. Mari nak buat jahiliah semula dalam dakwah. Nah, duk bagi puak semula. Puak ni duk bagi masa dulu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Ni kabilah-kabilah, kaum-kaum tu puak tu. Allah hapus habis dengan mari dakwah. Kuntum khairu ummatin. Panggil dengan nama umat. Wal takum minkum ummatun. Allah panggil dengan nama umat. Umat ni boleh satu dengan dakwah. Orang kaya, orang miskin, orang raja, orang rakyat, orang alim, orang awam, tua, budak, kampung, bandar, laki-laki, perempuan boleh satu dengan dakwah. Dengan dakwah lah tuan-tuan kita dapat satu. Sahabat-sahabat satu dengan dakwah. Allah hapus habis. Dah asabiah perkauman tak ada. Puak-puak tu tak ada, bakar. Kamu dalam bumi dah. Kaum-kaum ni asabiah. Ni puak aku ni tok kebenar aku, ni tok nabi aku.
Ni orang dakwah aku, ni dakwah mung. Dah duk bagi. Ni masa Nabi kamu habis dah tuan-tuan. Kita mari duk ambil mari semula tu. Apa? Kerana lemah dakwah. Masa kuat dakwah dulu, masya-Allah jadi satu. Pada masa dakwah lemah tuan-tuan, pecah, iman jadi lemah. Sedangkan dalam ayat Quran iman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Orang mukmin tu satu, saudara. Tak boleh pecah. Tapi bila lemah dakwah, pecah selalu dah. Ni gah pak demo, ni masjid pak demo, ni masjid pak kita. Bagi puak nak jadi jahiliah semula tu. Dan yang kelima tu Allah bagi pada sahabat. Bagi pada mereka Allah Subhanahu Wa Taala bagi keamanan, aman. Ikut jalan lagi di mana-mana. Allah selamat habis. Sebab tu kita kena klik, kita tengok onu semula tu 1400 tahun lebih. Kena klik kita tengok semula, kena buat. Pahala ni habis dah tu 300 tahun je mari agama hidup. Khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. 300 tahun lepas tu habis. Allah kesian pada kita tuan-tuan. Kerana 300 tahun tu kurun awal, kurun nabi kita. Allah mulia nabi kita, dakwah sempurna 100 tahun. Lepas tu 100 tahun hak sahabat, hak tabi'in. Lepas tu 100 tahun pula hak tabi'in. Mari hak ulama-ulama sampai kepada Harun al-Rashid. Bentuk Jumaah Hatta. Cara dakwah bentuk Jumaah ni 300 tahun. Lepas tu habis. Bah habis juga 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Dakwah tak ada. Bila dakwah tak ada, lemah selalu umat. 1000 tahun lebih. Lepas Yahudi pun masuk celah tu. Yahudi masuk celah. Umat ni tinggal dah. Amalan dakwah nak kuat iman ni dia tinggal. Bila dia tinggal dakwah, iman dia lemah, mudah nak kosek dia. Nak gapo pun dia terima belaka. Ikut ngai. Orang ngai dulu buh cacing juga. Ikan dia makan cacing, makan upek katok. Tapi bila ikan tu lemah, iman ikan tu jadi lemah. Duk tunggu upek, duk makan semua. Tak ada orang tahu upek. Lah ni orang tipu upek katok. Katok plastik je buh di mata kain. Lepas tu dalam air, tarik-tarik ulah tarik, mari ikan wega ambil. Dia tipu. Mata kain hak tak ada upek punya makan juga tu. Hari ni umat ni seperti tu juga. Dulu makan upek hak Yahudi. Pakai duit gaji, madrasah, gotu, goni semua Yahudi buat. Pas lama-lama Yahudi tak kena bui upek dah. Pakai mari katuk dengan kawit ya pakai turun habis lalu. Mari kawit pakai katuk habis, masjid-masjid pun katuk habis, jemaah-jemaah pun pakai habis. Tengok Yahudi. Kita tak berasa, kita tak nampak. Kita tak nampak Yahudi. Tua-tua tengok tahun 1925 Allah bangkit kerja dakwah. Tapi dalam tahun 1919 ni ada dalam sejarah di India dia ada tulis 1919 masa tu dakwah tak hari lagi. Maulana Ilyas tak ada bangun lagi. Maulana Ilyas bangkit buat dakwah 1925. Ni tahun selepas pada tu baru buat dakwah. Gapo jadi 1919. Di Rom panggil orang semua seluruh dunia bahagian agama bagi duit tambah kapal terbang. Ketua-ketua bahagian agama, bahagian Hindu, bahagian Tokca, bahagian Buddha, bahagian Sikh, bahagian Cina. Orang Cina agama hak dia. Semua agama dia panggil belaka. Pas panggil agama Islam siapa dia tu? Orang India. Nama dia Kifayatullah. Dia duduk di India juga, Delhi. Dia jadi mufti Kifayatullah. Mufti Kifayatullah. Orang bui pada dia tambah pergi di Rom. Pergi seminar denu 7 hari. Bila sapa di sana, masya-Allah ada belaka. Ketua bahagian Yahudi panggil ramai-ramai ni tanya, hari ni kita Karkuzari. Supaya dakwah duk buat Karkuzari lah. Tanya halqah tu lagu mana, halqah ni lagu mana. Dia buat Karkuzari.
Tanya agama Buddha lagu mana, agama Buddha lagu ni, agama Sikh lagu mana lagu ni, Cina lagu mana lagu ni, Hindu lagu mana lagu ni. Pakai sekali hak Islam dia tak ke dia tu. Hak Islam. Siapa hari yang 3 baru tanya hak Islam. Islam lagu mana? Bangun Kifayatullah, Mufti Kifayatullah bangun bagi tahu. Oh, Islam ni masya-Allah, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal ada 5 perkara untuk jaga agama. Gapo kata 5 perkara? Nombor 1 imaniyat, iman. Nombor 2 ibadat. Nombor 3 muamalat, jual beli, sangkum, hutang menyutang. Nombor 4 muasyarat. Dalam rumah. Kehidupan dalam rumah, bini, tok laki, anak-anak dalam rumah. Nombor 5 akhlakiat, akhlak. Oh, orang hak dia duk dengar ni semua duk dengar belaka. Bila duk dengar belaka huraya iman, huraya ibadat, muamalat, muasyarat, munakahat dan juga akhlakiat. Ketua Yahudi bangun ayat kecek depan ramai-ramai. Oh, semua selama 3 hari kita seminar dengar belaka bahagian agama tu, agama ni dengar belaka. Tapi kita tak boleh lawan agama Islam lah paling best sekali. Maki ibu tangan. Hak paling molek sekali ni agama Islam. Mufti Pulwah Lubaidu. Pasal puji agama Islam molek. Okey. Lepas tu dia tanya. Nak tanya hak mun kata Islam 5 perkara tadi, lo ni negeri mana, negara mana hak duk masih amal lagi hak 5 perkara ni. Hak Nabi mung tinggal. Yahudi dia alim pada kita tu tuan. Dia baca hadis ni, khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Dia baca. Dia tanya Mufti Kifayatullah, 5 perkara hak mung ayat tadi mana? Dalam India ada ke tak? Pakistan ada ke tak? Negara Arab ada ke tak? Cuba mu ayat. Mufti Kifayatullah tunduk kepala. Tak boleh ayat. Baiklah, Masya Allah. Dia pandai. Dia takut malu. Tak apalah, mu tak boleh ayat negara, negeri. Tak apalah. Mu ayat. Dalam satu negeri tu ada ampa mana, cangwak mana. Hak boleh duk buat amal lagi. Tunduk kepala. Tak apalah, mu tak boleh ayat. Ayatlah muban mana. Ampa tak boleh dah, muban mana, kampung mana, hak boleh buat lagi. Tunduk kepala, tak boleh juga ayat. Baiklah, kalau mu tak boleh ayat sebuah rumah tak apa dah. Orang duk masih amal lagi 5 perkara ni ada sebuah rumah. Dalam India ke, Arab ke, Saudi ke, Thailand ke, Malaysia ke, mana ada lagi ke dak hak 5 perkara ni. Kifayatullah pun tunduk. Tak boleh nak ayat. Moga ayat mulut ya, imaniyat. Iman begini, jaga iman, jaga amalan, ibadat lagu ni, muamalat lagu ni, hutang orang kena bayar, tak tipu orang, muasyarat dalam rumah lagu ni, anak bini, tu laki keluarga, akhlakiat, masya-Allah orang kafir pun boleh masuk Islam dengan akhlak. Tapi tak ada sahabut dah. Dengan orang Islam tak ada sahabut. Yahudi kata tak apalah. Engkau tak boleh ayat tak apa, bagi siapa apa siap balik. Pas dia long pacum mati dia hak dia mesyuarat pada tahun 1919. Negeri pertama dalam ASEAN ni, hak dia nak jadi Nasrani 100% adalah negeri Indonesia tu. Indonesia. Masa tu. Tapi Allah Maha Kuasa tu tuan. Karena di Indonesia ni habis dah sebuah rumah. Ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani. Dalam rumah dia tu ada Islam. Sebuah rumah ada 4-5 orang dah. Ikut agama gapo boleh capur belaka dah. Makan-makan pun kita pergi keluar ni di kawasan dia tu. Kalau dalam kawasan Indonesia dulu, ayam-ayam ni dia sembelih kita makan dengan pala-pala tu. Dia buat sup kita makan. Pala ayam tu dengan bulu-bulu gapo siap. Mucung-mucung pun tak ada buah lagi. Dia jamu kita makan. Indonesia masa tu. Hamba dagi India. Lepas pada tu dengar cerita ni. Hadraji Enamul Hasan masa tu. Babah Haji Yusuf Khan gi. Buat kita syura-syura ni pun masa tu tak latih lagi syura. Pakat gi. Lepas tu Hadraji kata boleh ke tak Khan? Aku nak minta dengan mung.
Nah, memboleh kedak atas jemaah. Boleh banyak sekali atas di Indonesia. Kalau boleh sampai 100 jemaah, 100 lah atas di Indonesia sebulan 100 jemaah. Pasal Hadraji dia tahu dah. Dalam Indonesia tu habis dah. Pak kita ni pun habis dah tuan-tuan. Pak kita ni habis dah. Malaysia mana-mana tempat habis dah. Belum dakwah siapa lagi pak kita. Dakwah mari pak kita 1987. Nah, baru siapa pak kita. Ada satu tempat mari siapa golok 1972. Siapa di Bakok 1970 Nah, Singapura, jemaah Singapura masuk mari. Masa tu pak kita pun habis dah. Agama habis dah tuan-tuan. Orang semaya pak kita ni masjid berapa tempat orang ada hidup tuan-tuan. Orang semaya, tani, jalan, nara. Ada lagi, alhamdulillah. Allah bagi berkat tu guru, pondok-pondok. Masih ada lagi. Masa tu guru dala. Ada lagi. Pondok dala, pondok berming. Ada lagi. Pondok-pondok hafsah ni Allah jaga lagi. Tapi lebih pada tu semaya, walaupun ada pondok, tani, jalan, nara, semaya 3 waktu je. Masjid masa tu. Semaya maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar tak ada. Kerana orang semua sibuk dengan kerja. Tak semaya. Kalau pergi kawasan atas tuan-tuan, semaya 2 waktu. Semaya hari Jumaat, seminggu sekali. Kalau pergi kawasan atas terang, semaya 2 kali masa setahun. Aidil Fitri, Aidil Adha. Ambo pergi sekali dengan Baba Yusuf Khan. Kereta tu kuning dia. Bawa mari keluar kat ni, pergi keluar kawasan terang. Naik pergi kawasan Aulik. Masuk pergi kot nu, pergi Wajju sana. Sehingga ada satu masjid dalam kawasan sana, pera babi tu. Orang Sia pera babi. Orang pera babi tu pun orang Islam. Dia murtad. Tak si Islam. Pas lama-lama pera babi. Pas babi pun dia pera kerana dia orang Islam. Masjid tak ada orang semaya. Ambil babi kita dalam masjid tu. Tu bila dakwah tak ada tuan-tuan, dia mari belaka. Utai tadi dia mari belaka. Pas buka dengan gapo tuan-tuan? Buka dengan dakwah ya. Allah Subhanahu Wa Taala buka dengan dakwah. Dakwah mari buka seluruh dunia. Sebab tu mana Ilyas kata orang Yahudi sentiasa dia duk buat sokmo. Balah mana nak kacik dakwah. Katuk boleh dakwah. Usaha lain semua boleh katuk belaka. Ungkon mana hak mari boleh katuk. 30 tahun habis. Juruh mari habis. Silap mari habis. Marilah pasal mana. Hak buat lagu mana. Semua tu akan habis, tamat. Tak ada berapa puluh tahun. Tapi dakwah boleh jaga sampai dekat 100 tahun tu. Pasal apa Yahudi tak boleh buat? Kerana dakwah tak ambil duit orang tu. Dakwah buat dengan duit sendiri. Keluar dengan duit sendiri. Bi amwalihim wa anfusihim. Ni Yahudi dia tak boleh buat. Hak boleh buat kerana orang duk ambil duit. Mana-mana orang buat usaha agama dengan duit ni hancur habis. Wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum. Nabi kata mu nanti tengok agama mereka ni dengan dinar. Kalau ada piti, ada emas, ada perak, agama bergerak, berjalan. Kalau tak ada ni assalamualaikum, orang wisalah ya belaka. Yahudi tak boleh buat. Berapa ratus ni tahun 1925. Lah ni berapa tuan-tuan? 2020. Pas kalau kira hijriah kita ni, kita sudah 97 tahun lebih dah. Masuk 98. Ada lagi 2 tahun, 3 tahun. Nak cukup 100 tahun. Satu kurun. Ni yang kita duduk dalam dakwah. Dengan kurun ni lah kita duduk. Allah bangkit dakwah dalam kurun ni. Kerana nak bina iman kita. Dengan ada dakwah lah tuan-tuan, Allah tukar habis pak kita. Ada sekolah hafiz Quran, ada mastura, ada taklim, ada pondok. Janggut-janggut pun kita ni pandai pakai belaka. Baju-baju tu boleh pakai, anak kita boleh mengaji. Sunnah boleh hidup dengan ada dakwah. Pas nak cukup sikit lagi dah. 2-3 tahun lagi nak cukup 100 tahun. Pas Allah dia tak tukar tu sunnatullah. Hak Nabi kata tu pun dia kena mari. Nabi dok ayat dah bela-bela nak sapa ni Nabi dok ayat dah. Kita duduk dalam kurun 15. Dalam kurun ni lah Allah bangkit macam-macam fitnah-fitnah. Hacu buka tengok dalam kitab. Nabi duk buat garis-garis dalam tu. Pas fitnah ni nak mari, nak cukup kurun 15 berapa tahun lagi? 59 tahun. Lah ni 1441 Hijriah.
hak Nabi kita tinggal. Ada lagi 59 tahun. Nak cukup 15 kurun. 1500 tahun. Lepas tu Allah uji bila mari. Kerana ada dalam hadis Nabi, orang perempuan banyak 50 sampai 100 orang laki-laki sama dengan 50 orang perempuan. Yahudi mari, Nasrani mari, Majusi pun mari. Nah, dunia jadi maju, daun ketung pun mari, obat gila pun mari, televisyen mari, video mari, internet mari. Nah, panggung-panggung yang gambar dulu, sekat panggung yang gambar aja. Week Luna, Week King di jalan ni. Ada Week Luna so, Week King so. Lah ni orang beli buat jual puk segerak tu situ. Katu, orang kita semua tepuk tangan belakang. Oh, mampu dah. Panggung yang mampu dah, mampu dah. Nah, kerana dakwah mari panggung yang mampu. Nah, kita tepuk tangan. Nah, supaya lebah duduk di atas tu. Lebah dulu dia buat atas pun aku, pun terai. Orang rendah-rendah ya. Orang pergi bakar, ambil karok bakar. Ambil nisai madu dia. Lah ni dia cidik dah lebah. Dia lari naik buat atas pun toleh tu. Tapus raya tinggi-tinggi. Nah, besar-besar sarai. Kalau tuan-tuan pergi di Sri Lanka, 30 sarai. Atas pohon kayu tu ada 30 sarai. Kalau tengok orang yang pasal naik lebah, naik cari lebah tu, air liu pun titik tu. Dah gerai nak ambil. Tapi kerajaan dia sangun, tak boleh ambil. Pas lebah pak kita sini, dia naik buat tinggi-tinggi. Orang tak boleh nak bakar dah karut, tak ada nak bakar. Nak ambil tak boleh dah. Pas dia tak tahu manusia ni bijak. Nah, tak ada guna karut dah. Lebah buat tinggi, dia pergi beli peleting je. Pergi di pak jual besi tu, peleting aluminium. Ada gelonggung dalam sepelot air batu. Beli satu-satu putung tu nemek tu. Dia beli 5 putung, dia hubung. Teri hubung jadi 30 mek. Lepas dia cocok ke bawah ya. Nah, cocok sarai lebah tu ke bawah. Lepas dia tak ada tim bawah. Dia isak masuk dalam tim nilih tak apa. Sikit titik dalam tim. Lebah ni duduk main kat atas je. Terbang alik naik, alik ulu, alik ilir, alik jatuh. Paklik mari duk tepuk dada. Oh, sarai aku ada lagi. Sarai aku ada lagi. Lebah duk tepuk, kata sarai dia ada. Dia tak khabar nisai. Orang curi duduk dalam ting orang dah. Nisai. Pas lebah tu bukan tunggu sarai. Dia tunggu nisai kerana nak besar anak dia. Nah, tapi dia tak khabar orang ambil pun dalam ting dah. Khabar-khabar nisai habis. Anak pun jadi mampu habis. Tak boleh pegang. Kerana anak dia besar dengan nisai dia. Kita seperti tu juga. Kita ni dia kata, oh, agama ada lagi, agama ada lagi. Masya Allah. Semaya ada lagi, pondok ada lagi, takrir ada lagi, bayar ada lagi. Orang ceramah ada lagi. Nah, orang tipu kita. Yahudi duk tipu kita. Kita duk kata ada lagi. Dulu mari radio, tak ada orang tengok. Masa Malik Faisal di Mekah, tak boleh buka radio pun tak boleh. Malik Faisal dulu. Orang pergi dengan kapal air. Pas mari pula, mari televisyen. Nah, pas mari televisyen tuan-tuan. Setengah tengok, setengah tak tengok. Ada orang tunduk lagi. Mata tunduk, tak tengok haram. Dia mari macam-macam. Nah, lepas tu mari pula telefon tangan besar bateri kena bawa. Nah, besar ni, besar lengan ni kena bawa kecek. Tok pak cah dia besar bateri. Lepas tu kau kecil. Lama-lama mari pula telefon tangan. Nah, hak kecil, apa yang kecil boleh terima, boleh telefon pergi boleh terima. Lama-lama dia mari hak yang gosok pula. Lepas tu habis warung. Yahudi ambil waktu bit warung. Tok guru usak-usak dulu duk tunduk bawah. Tak tengok televisyen, tak dengar radio. Mari telefon tangan ni semua duduk dalam kocek belakang dah. Ada hajat sikit janggut putih pun duk gosok lagi, naik turun. Orang tino tua-tua pun duk main lagi telefon. Pandai belakang lah ni, bini Amir pun pandai main telefon. Bini Syura, bini Amir, bini Zemeda. Nah, semua pandai belakang telefon. Semua telefon ada belakang dah. Kita ada tepuk dada lagi. Oh, Islam ada lagi. Kita tak khabar dah. Nah, duk tengok gambar selanjang time malam dah. Nah, kekuatan agama ni habis dah. Orang ambil. Lepas tu hari ni tuan-tuan, dia tak lari kita 1900 tahun lebih. Nah, lah ni dekat 100 tahun dakwah mari. Nah, lepas tu benda hak jadi ni dia akan jadi. Lah ni Covid mari. Sikit lagi lah ni dia panggil Covid corona. Sikit lagi hak corona tak mari lagi. Nah,
Lepas tu dia akan mari lagi fitnah-fitnah. Siapa pada kiamat, siapa pada habis korun ni, akan mari fitnah. Apa nak lawan dengan apa tuan-tuan? Duit tak boleh lawan, rumah besar tak boleh lawan, kicakam kita banyak tak boleh lawan. Boleh lawan dengan kuwatul iman, kekuatan iman, so boleh lawan tuan-tuan. Pas dia akan mari. Pas mari hak ni pun mari ujian Allah. Semua dalam Islam tuan-tuan tengok. Bahawa mari Covid ni Yahudi masuk lalu dah. Nak buat dakwah tak boleh buat dakwah. Nak lari jangan pergi keluar tak boleh. Lari tak pergi masjid tak boleh. Dakwah ni ada kekuatan. Allah bagi kehebatan. Yahudi dia takut 3 perkara. Orang dakwah. Nombor 1 dia takut janggut. Orang dakwah janggut panjang. Nah, nombor 2 dia takut serban, kain serban. Hitam ke putih ke ada kain serban. Nombor 3 dia takut tukar. Hak kita bawa tukar. Orang tua-tua bawa tukar. 3 ni orang Yahudi dia takut. Lepas tu bawa mari Covid tuan-tuan, dia kum habis seluruh dunia. Pasal apa? Anak Mailuk tu duduk dengan dia. Tuan-tuan acik perhati tengok. Anak Mailuk tu. Hak kita duduk kata ni anak Mailuk, anak Mailuk. Duduk dengan dia. Dulu anak Mailuk hak ni lah tuan-tuan. Buat keanak. Nah, keanak Indonesia. Keanak di Thailand kita. Orang ada anak bini, kena ada anak 2 orang je. Kena perancang keluarga. Kena jatuh anak. Tak boleh ada anak ramai. Nak ambil makan mana. Dia punahkan iman kita. Indonesia berapa banyak. Pahala ni dia tak boleh buat. Dulu Kristian bagi surat. Pak kita tuan-tuan ingat ke tak? Bukit-bukit, kapung-kapung ambil surat. Hak Kristian Nasrani. Ni surat Nabi Isa bagi budak-budak sekolah. Orang Islam kita ambil soyok-soyok tahu. Tak tengok. Dia tak boleh buat, dia duduk dia ya. Nah, pahala ni dia cari jalan. Masuk. Bawa mari Covid ni, bawa molek. Pandai apa? Anak Mailuk duduk datang. Siapa duduk belakang tu tuan? Orang Yahudi duduk belakang tu. Duduk belakang tu, atas pada anak Mailuk tu Yahudi jaga. Seluruh dunia. Pas bawah anak Mailuk siapa dia? Dunia, seluruh dunia. 200 negara lebih duduk bawah anak Mailuk. Mekah, Madinah sendiri pun, Arab sendiri pun, semua kena duduk bawah tu. Bila anak Mailuk kata tak boleh, penyakit ni mari dah jakit, akan mati, mudah jakit. Nah, orang semua tak boleh. Pak ramai-ramai tak boleh. Pak ramai mana orang Islam, untuk orang Islam, masjid. Masjid tak boleh mari. Katuk masjid, jangan mari masjid. Semaya jemaah tak boleh. Semaya jemaah tak boleh. Katuk masjid, dia tak katuk semaya. Dia katuk masjid tuan-tuan. Bila katuk masjid, orang Islam habis seluruh dunia ni, lemah selalu iman tuan-tuan. Kerana iman orang Islam ni duduk dengan masjid je. Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu lihat, tengok orang-orang berulat-alik pada masjid pergi mari, mu naik saksilah dia lah orang beriman. Iman kita dengan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid siapa dia? Man amana billah, orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Pas potong masjid, habis lah orang tak boleh mari dah. Tengok dia pandai. Pas kita kena tunggu. Pasal apa? Kerana bawah anak Mailuk tu KJL duduk. Pas KJL seluruh dunia. Bawah KJL tu siapa dia? Kalau ada Pak Islam, kena duduk bawah KJL pula. Nah, duduk bawah KJL. Siapa dia? Merentah dunia orang Islam. Bahagian Cula ke, bahagian Majlis Agama Islam ke, kena duduk bawah tu. Pas duduk bawah tu, siapa duduk bawah dia pula? Tu imam kena duduk bawah tu. Tu khatib, tu Bilal kena duduk bawah tu. Nah, lepas tu bila denu stop, sini pun kena stop. Bila kita stop, kita nampak ni. Pas kalau tanya lagi, apa kita nak mari kacau mari masjid. Nah, Mekah sendiri katuk masjid, Madinah katuk masjid. Tak tengok kau orang buka, we tengok. Kita pun tengok, oh Mekah katuk, Madinah katuk. Allah bukan iman kita suruh turut Mekah, Madinah, dah. Allah suruh kita ambil kiblat ya. Mekah tu ambil kiblat, Baitullah. Iman kita kena Allah dan Rasul, tuan-tuan. Dah, hari ni kita tak khabar dah, kita jual iman kita tak khabar. Nah, pas dia bila setuk habis, Masya Allah, orang pun katuk. Tu imam pun kena katuk, masjid-masjid tak boleh mari. Orang pun tak boleh mari. Pas ada hak sedih laginya, ada tempat tu imam hak Masya Allah, dia josh. Dia jaga semaya jemaah 5 waktu, tak putus.
Boleh puasa baru ni dia jaga semaya tarawih. Tahu di majlis agama Islam, cabut tu email tu cabut. Cabut tu email. Majlis agama Islam cabut tu email tuan-tuan. Nah, kita duk tahu dulu cabut tu email minum arak, tu email judi, tu email tak pergi masjid, tu email tak cara makmum. Cabut tu email tu tak apa. Ni tu email ajak orang mari masjid, cabut tu email tuan-tuan. Cabut. Jadi orang ramai kena pakar belaka. Pak Allah tanya dalam Quran tuan-tuan. Hak katuk masjid. Semenjak Nabi kita buka masjid, Allah pun pesan dalam masjid. Masjid lah tempat molek sekali dalam muka bumi. Tak ada dah rumah Allah Subhanahu Wa Taala melainkan masjid. Niat mari masjid pun ampun dosa dah. Jalan kaki maaf dah. Akik derjat dah. Nah, mari di masjid. Duduk dalam masjid pun boleh pahala dah. Tak ada buat gapo satu, niat iktikaf saja boleh pahala dah. Duduk dalam masjid. Lebih lagi bina masjid tuan-tuan, subhanallah. Allah Subhanahu Wa Taala binakan mahligai untuk dia dalam syurga. Hari ni orang kata masjid-masjid tak boleh mari. Pasal apa kata? Allah tanya dalam Quran. Tuan-tuan buka tengok dalam Quran, tanya ulama'-ulama' lah. Ni ulama' Pakistan ni. Ni duk baca lah ni, duk baca. Duk buh iman kita klik semula. India, Pakistan walaupun kuat. Tapi ulama'-ulama' tidak tidur. Hak ni tahu hakikat Yahudi. Allah tanya dalam Quran, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha." Ada siapa lagi lebih zalim daripada orang katuk masjid? Ada lagi dah lebih zalim pada ni. Pak kalau tu imam katuk masjid, tu imam itulah zalim. Nah, kalau tu nebel katuk, dia lah zalim. Pasal masjid ni rumah Allah, kena buka 24 jam. Masjid kena hidup 24 jam. Bala-bala bencana semua masa Nabi mari di masjid. Siapa mari di masjid? Lama satu jaga semaya jemaah. Lama dua ada gas satu jauhlah keluar dalam kawasan masjid kampung dia. Lama tiga wabil asharihum yastaghfirun. Malam bangun pakat diri semaya. Maka Allah hakik bala tu jauh bala. Kerana masjid. Kita dekat masjid ni bala mari. Kerana iman kita lemah. Iman kita lemah. Pah Yahudi dia katuk masjid, terkatuk habis. Pah yang kedua dalam Quran. Ni ulama' kita baca dalam Quran tuan-tuan. Yahudi dia buat guana bila katuk dalam masjid. Bila katuk masjid buka boleh 4 orang lagi semaya, 5 orang lagi semaya, 4 besar-besar 10 orang, 20 orang lagi semaya. Tapi semaya kena buh nombung. Kena duduk sengai-sengai sedepa dalam masjid. Nah, 1 mek lebih duduk situ sore sini sore. Balah mana duk main bola, jaga gol bola, lagu tu lah semaya. Pak orang duk baca dah hadis Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Semayalah kamu bagaimana kamu lihat mung tengok aku semaya. Nabi ajar dah, sawu sufufakum, betul saf kamu, rapat saf kamu. Segar sikit ya satu eci ya sengar. Nah, syaitan masuk dah. Pak kalau sengar sedepa berapa puluh ekor syaitan tu. Pak Nabi kita nak semaya duduk atas sah dah. Atas jadah dah. Nabi turun lagi. Bila baca kata sawu sufufakum, Nabi turun pergi alik kanan. Pergi sampai alik kiri. Tepuk dada sahabat. So duduk rapat. Rapatlah bau-bau kamu. Lonokkanlah. Lemah lembut kalau bau kamu. Jangan jadi keras. Boleh orang boleh masuk duduk rapat. Supaya dia jadi rapat. Kalau boleh rapat kaki. Orang duduk buat kaki tu. Belaga kaki. Rapat kaki lagi. Bau lagi. Oh tu molek. Masya Allah. Tapi bawa kawik mari hok kaki rapat pun air habis tu. Nah. Kena tipu, kita kena tipu. Pak Allah tanya dalam Quran. Nah, ayat ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kerana Yahudi ni masa Nabi lagi dia nak bunuh Nabi. Nabi mati di Madinah dah pun dia nak ambil lagi tu. Nabi kita. Pas segala sunnah Nabi dia peracu. Tak sebui orang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pak Allah tanya dalam Quran. Nah, bagi tahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Muhammad, walan tarda 'anka. Orang-orang Yahudi dia tak puas hati, tak redha dengan kamu. Membuatlah balah mana, moyaklah balah mana agama ni. Nak suruh orang buat, dia tak akan puas hati dengan kamu. Walan nasara,
dan Nasara pun tidak puas hati. Membuat gapo dia tak puas hati. Hatta tattabi'a millatahum, sehingga munghi Muhammad ikut dia, turut dia, buat cara hak dia ajar. Pakai ye hak dia ajar, janggut cara dia ajar, misal cara dia ajar, makan minum cara dia ajar. Hak Nabi ni kalau boleh potong pun habis. Jangan ikut cara Nabi, ikut cara dia. Itu Yahudi dan Nasara tu. Sebab tu Nabi tinggal hadis, kalaulah Yahudi masuk lubang bewok, wahai sahabatku, mung pun satu hari akan turut Yahudi masuk lubang bewok juga. Hari ni tuan-tuan, dengan dakwah tuan-tuan, kita kena terima syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun kita duduk dalam negeri Thai kita tuan-tuan, tak ada negeri tuan-tuan dalam dunia nak lawan negeri Thai kita tak boleh tuan-tuan. Seluruh dunia, Indonesia tak boleh buka lagi. Malaysia sampai hari ni tak boleh buka lagi. Kemoja minggu lepas baru ni telefon mari. Kemoja pun pintu masjid katut lagi. Tapi pak kita ni tuan-tuan dalam negara Thai, Allah Subhanahu Wa Taala buka, tengok markah-markah terbuka, halqah terbuka, tempat-tempat boleh buka, muhallah boleh buka, orang mari masjid boleh, orang keluar boleh. Sebab tu kita kena terima syukur tuan-tuan. Boleh jadi satu hari Allah akan guna kita orang Thailand ni tuan-tuan untuk bawa agama dia ke seluruh dunia tuan-tuan. Amin tuan-tuan. Semua niat tuan-tuan, insya-Allah. Nah, lepas ni kita mula dengan keluar jemaah. Lah ni Tasik, alhamdulillah, mula dengan buat masjid di Tasik. Duk buat masjid 200 masjid besar 200, panjang 200. Lah ni duk naik tier, sikit lagi nak naik lapis atas, kan atas nak naik. Kita nak buat istimak kita ni bulan 2, bulan 1 istimak. Sama ada orang tua kita boleh mari, tak boleh mari, insya-Allah. Istimak kita kalau boleh buat, kita buat, kita jalan istimak. Pas masjid duk buat lebih besar pada masjid Merkah ni 5 kali ganda lagi tuan-tuan. Lebih besar pada ni. Lah ni duk naik dari sana. Banyak orang pergi khidmat, duk buat tiar.